pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. So, jom kita sama-sama tengok ayat yang ke-8. Hari ini saya nak kongsi dengan anda ayat yang ke-8. Okey. Pada perkataan wal waznu. Hati-hati ketika sebut wal waznu dan kita baca wal walza. Dia ada sifat qalqalah tak? Huruf za tak ada sifat qalqalah. Dia ada hanya sifat safir yang perlu diambil perhatian. Sifat-sifat lain dia biasa je. Biasa tu maksud saya dia tak perlu perlu penekanan sebab dia dah jadi sendiri. So kena buat sifat apa? Sifat safir dia. Okey, tengok. Pada perkataan yauma idzin. Yauma idzin. Yauma idzin al-haqq. Okey, macam mana nak baca ni? Formula mudah yang saya kongsikan adalah tanwin, tak kira lah atas, bawah ke, depan ke, bertemu dengan hamzah wasal, maka tanwin tadi kita baca satu baris, kemudian tambah nun baris bawah. Maksudnya dekat sini yauma idzin ni daripada yauma idzin. Sekarang ni kita kena baca yauma idzin tukar jadi satu baris. Okey, tukar yang ni kita tukar jadi satu baris. Yauma idzi. Kemudian kita tambah nun baris bawah. Yauma idzinil haqq. Nama hukum dia ni, nama hukumnya iltiqa sakinai, pertemuan dua huruf mati. Ejaannya macam mana? Iltiqa sakinai. Iltiqa sakinain. Apa makna iltiqa sakinain? Pertemuan dua huruf mati. Okey, pertemuan dua huruf mati. Macam mana? Okey, soalannya macam mana? Apakah yang dimaksudkan dengan pertemuan dua huruf mati? Okey, sebelum kita cerita tentang pertemuan dua huruf mati, apa yang perlu anda fikir adalah kenapa kena tambah nun? Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa nun kena baca baris bawah? Kenapa kena tambah nun kecil? Okey, kenapa kena tambah nun kecil dan juga kenapa nun kena baris bawah? Dua soalan yang perlu kita jawab. Okey, dua soalan yang perlu kita jawab. Jadi, nak jawab soalan ni kita kena tulis balik. Tulis. Yauma idzin. Yauma idzin. Okey, asal yauma idzin ni, yauma idzin ni asal dia adalah macam ni. Yauma idzin. Asal dia adalah tanwin. Asal tanwin ada apa? Ada nun mati yang tidak ditulis pada tulisan. Contohnya mana? Kitabun. Asalnya adalah kitabun. Asalnya kitabun. Asalnya apa? Dia ada nun mati yang tidak ditulis pada tulisan. Sebab itulah, okey, soalan pertama tadi, kenapa kena tambah nun kecil? Sebab asal dia adalah nun ni. Asalnya dia apa dia? Asalnya tanwin adalah ada nun kecil. Jadi, seterusnya kita nak jawab kenapa nun baris bawah? Kenapa nun baris bawah? Kenapa nun ni kena baca baris bawah? Tak boleh baca baris atas. Yauma idzinal haq, yauma idzinul haq. Kenapa macam tu? Okey, tengok sini. Apabila saya buat dua, yauma idzin al haq. Okey, saya buat
Tulisan yang mana asal perkataannya macam ni. Yauma idin al-haq. Okey, asalnya adalah ada nun mati. So apabila nun mati dekat sini, anda tengok dekat sini, anda akan nampak apa? Anda akan dapat huruf nun ini mati. Okey, hamzah wasal tak kira. Apa sebab tak kira? Sebab apa tak kira? Sebabnya kalau kita baca sambung tak kira. Dia tak kira apabila kita baca sambung. Hamzah wasal apabila kita nak mula baru dia berfungsi. So apabila ni huruf nun mati, kemudian huruf lam mati. Sebab itulah namanya iltiqa sakinah, pertemuan dua huruf mati. Apabila pertemuan dua huruf mati, nak buat macam mana? Maka mengikut versi bacaan Iman Hafs. Versi apa? Bacaan Iman Hafsun. Iman Hafsun ni maksudnya imam yang kita tengah baca sekarang ni. Iman Hafsun berdasarkan aliran Tariq Syatibi. Okey, boleh ingat nama Hafs pun tak apalah. Macam contoh, macam kita fiqh, kita ada 4 mazhab. Mazhab Hambali, Maliki, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi 3 dan juga Syafi'i. Maka kita menganuti, kita apa? Kita ikut mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Dan versi kita, bacaan kita, qiraat yang kita baca ni mengikut Iman Hafs. So dia kena buat macam mana? Mengikut dia, kita kena buat huruf yang pertama, pertemuan dua huruf mati ni, huruf yang pertama kena baris bawah. Maka huruf yang pertama iaitu huruf nun. Jadi sebab itulah nun ini dibaca dengan baris bawah. Yauma idinil haqq. Boleh ke boleh? Jadi kita dah tahu kenapa kita kena tambah nun, sebab asal tanwin adalah ada nun mati yang tidak ditulis pada tulisan. Kemudian apabila bertemu nun mati ini bertemu dengan mati selepasnya, maka dipanggil sebagai pertemuan dua huruf mati. Bahasa Arabnya iltiqa sakinai. Maka nak kena buat macam mana? Nak kena buat huruf pertama kena baca baris bawah. So kita tengok huruf pertama iaitu huruf nun. Sebab itulah nun kena baca baris bawah. Okey, alhamdulillah. Mudah ke mudah ni? Dan dalam Quran. Okey, dalam Quran ada berapa tempat? Dalam Quran. Okey, ada 33 tambah 1 dalam Quran. Ustaz, saya jumpa lebih banyak lagi. Ini yang mana tidak ada langsung tanda waqaf. Walaupun sili ke, kili ke. Macam contoh macam ni. Qul huwallahu ahad. Ada tanda waqaf. Allah. Okay. Ahadun. Okay. Ahadun. Maka ni pertemuan dua huruf mati. Tanwin. Formula mudah tadi. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin kita baca dengan satu baris. Okay. Kita akan baca dengan satu baris. Kemudian kita tambah nun baris bawah. Ahadunillahus samad. Kalau kita nak baca sambung. Tetapi kalau ada tanda waqaf macam ni, saya tak kira, tak masukkan. Sebabnya kita ada tanda waqaf. Boleh ke boleh? Okey. Ataupun tanda waqaf apa lagi? Tanda waqaf yang ada sili. Contoh, saya bagi contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bagi contoh yang ada tanda. Sekejap, saya nak cari contoh kejap. Yang dia ada tanda sili ke kili ke, saya tak kira. Okey, muka surat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni. Muka surat 107. Okey, muka surat 107. Muka surat 107 perkataannya adalah apa? Okey, ahadun. Okey, ada tanda waqaf macam ni, maka saya tak termasuk, saya tak masukkan benda ni. Ataupun ni pada ayat muka surat 107 tu fiskun al-yawma. Okey, Allahumma salli, dia ada tanda qili dekat atas. Ada tanda qili ni. Maka apabila kita nak baca sambung, sepatutnya kita baca fiskunil.
Hafiz kunil. Sepatutnya kena buat macam tu. Tetapi saya tak kira sebab saya tak kira termasuk dalam 33 tambah 1 ni. Sebab apa? Dia adalah bacaan yang ada tanda wakaf. Kita selalunya bacaan yang ada tanda wakaf kita berhentilah. Boleh ke boleh? Faham? So dia tak termasuk dalam 33 tambah 1. Macam mana nak tahu 33 tambah 1 tu? Nak tengok dekat mana? Anda tarik dekat YouTube, anda tarik buka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda buka YouTube, anda tarik Al-Mukhlisin, kita punya channel. Okey, kita punya channel Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin ALMUKHLISIN. Ni kita punya channel Al-Mukhlisin. Maka di YouTube tu pertamanya anda kena tekan subscribe. Tekan subscribe dulu. Macam mana bentuk subscribe Saya tak ingat. Bentuk subscribe macam mana? Macam ni Cuba balik. Cuba buka subscribe. Saya tak ingat macam mana bentuk subscribe. Cuma dekat tepi dia ada loceng. Anda tekan subscribe ni, kemudian dia ada tekan loceng. Kena buat dua-dua. Okey? Tak apa. Nanti anda tekan subscribe. Okey, kemudian tekan ni. Sekarang ni kita dah ada subscriber kita 10k. 10k pertama kita. Alhamdulillah, tahniah kepada yang telah subscribe YouTube Al-Mukhlisin. Alhamdulillah. Dekat sana anda akan tarik nun kecil ke, iltiqa sakinai ke, nun iwak ke, nun wiqayah ke. Boleh belaka. Dia akan keluar insya-Allah. Okey, itu perkongsian saya untuk iltiqa sakinai. Boleh nampak Mudah je. Jadi kita nak baca dia pada ayat tadi. Okey, surah Al-A'raf tadi. Okey. Jadi kita baca mana? Yauma idinil haqq. Kemudian al-haqq, huruf qaf itu ada sifat, ketika berhenti kita ada sifat qalqalah. Kemudian sebabkan dia berhenti, kemudian dia ada sabdu, kita keadaan dia sifat qalqalah akbar. Dan cara baca je kena sebut an-nabru, kena tekan al-haqq. Kemudian faman thaqulat, nun tak ada tanda, kita kena baca selepasnya selain pada lam atau ra, kita kena baca dengung. Nun mati bertemu dengan tha, maka namanya hukumnya adalah ikhfa hakiki. Thaqulat, hati-hati ketika sebut huruf ta, kena ada sifat hamas. Mawazinuhu faulaika, tanda panjang selepasnya huruf hamzah 4 atau 5 harakat. Kita nak tahu satu perkataan kan dua perkataan. Okey, kita tengok ni satu perkataan sahaja, sebabnya huruf mat iaitu huruf alif dan huruf hamzah dalam satu perkataan, maka namanya adalah mat muttasil. Ulaika humul muflihun. Muflihun kita boleh baca 2, ataupun al-muflihun 4, ataupun al-muflihun 6 harakat. Nama hukumnya adalah mad arid lis sukun. Dan nun ni ketika kita berhenti, jangan terlalu lebih menyebut tawassutnya, dia akan jadi gunnah. Muflihun tak boleh. Ataupun anda tak ada langsung sifat tawassut, anda sebut dengan syiddah. Muflihun tak boleh. Okey, jom kita baca sama-sama pada ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Wal waznu yawma idhinil haqq. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 8. Macam mana video tadi? Untuk dapatkan lebih banyak lagi video-video berkenaan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, subscribe channel YouTube Al-Mukhlisin, like, share dan komen. Kita akan jumpa lagi di dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.